Soalan seterusnya, rajah menunjukkan sejenis sayuran yang kaya dengan bahan antioksidan. Okey, lepas pada kita belajar radikal bebas pada video sebelum ni, jadi sekarang ni bahan antioksidan ni apa? Okey, bahan antioksidan ni ialah bahan yang boleh meneutralkan balik radikal bebas tu. Okey, kejap. Okey, gambar dia macam gini, macam video sebelum ni lah. Okey, kita buat dulu. Kita ada satu petala. Okey, kita ada dua proton contoh dua proton. Kemudian ada satu saja elektron, satu lagi tidak ada. Okey, jadi satu elektron. Jadi ini kita panggil dia sebagai radikal bebas. Okey, kemudian apa radikal bebas ini yang hilang elektron ni, hilang elektron dia, E dia hilang. Proses kehilangan elektron ni kita panggil proses pengoksidaan. Dia proses hilang elektron. Itu proses pengoksidaan, hilang elektron. Jadi, selepas satu atom ataupun molekul mengalami proses pengoksidaan, ia akan menjadi radikal bebas. Okey, jadi kita ada lagi satu, nama dia adalah antioksidan. Antioksidan ni gini pula. Okey, antioksidan dia senang cerita ni. Ni secara senang cerita lah. Secara teorinya saya nak suruh awak nampak. Okey, sekarang ni dia ada dua. Dia akan bagi elektron dia kepada radikal bebas ni. Ni kita panggil antioksidan. Bahan antioksidan. Okey, bahan antioksidan ni dia fungsi dia menstabilkan radikal bebas. Apa saya je radikal? Radikal. Saya ni. Okey, radikal bebas dengan melengkapkan elektron. Melengkapkan elektron maksudnya dengan melengkapkan kekurangan elektron. Jadi dia bagi elektron tu kepada radikal bebas. Tu kerja bahan antioksidan. Jadi membantutkan reaksi berantai daripada pembentukan radikal bebas. Jadi radikal bebas ni bila dia dah cukup elektron, dia dah pergi kacau dah atom-atom yang lain. Jadi berhentilah proses pengoksidaan tu. Kalau proses pengoksidaan tu banyak berlaku, dia boleh menyebabkan beberapa kesan sampingan seperti penghasilan kanser. Tu bahaya tu. Jadi apa bahan-bahan yang ada dalam antioksidan ni? Apa benda yang ada antioksidan? Okey. Jadi untuk dalam dunia kita, biasanya dia adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Awak makan tidak cukup sayur, tidak cukup buah. Jadi kita ada tidak cukup bahan antioksidan. Kalau kena pula orang tu suka sangat isap rokok. Jadi bila asap rokok dia mencetuskan radikal bebas. Kena pula radikal bebas tu pergi serang pula atom-atom di sel-sel paru-paru. Dah sebab kena sedut semua kan, masuk paru-paru kan. Jadi dengan takdirnya radikal bebas di paru-paru tu duduk serang semua atom-atom di paru-paru yang lain. Paru-paru lama-lama sel kanser terbentuk. Itu asal usul kalau kita kata dapat kanser daripada asap rokok. Asap rokok tak semestinya menyebabkan kanser kepada orang penghisap sahaja. Tetapi di sekelilingnya yang melekat bau dia ataupun melekat butiran ataupun debu asap rokok tu melekat di baju dia, masuk dalam paru-paru dia. Jadi kalau orang tu tidak ada bahan antioksidan yang tinggi dalam badan, dia boleh menyebabkan kanser. Itu sebabnya orang kata
Jangan isap rokok, nanti kena kanser. Nanti kena. Bukan dah confirm kena kanser dah. Tapi kalau kita boleh elok, kita elok. Jangan isap rokok untuk mengelakkan kurang radikal, untuk mengelakkan penghasilan radikal bebas. Banyaknya aku belajar pasal soalan radikal bebas je. Soalan dia sebenarnya, apakah bahan antioksidan yang terdapat dalam sayuran di atas? Di atas ni sayur apa? Ini adalah lobak. Lobak warna apa? Dia nak warna jingga ataupun oranye. Tapi kita panggil jingga lah deh. Okey, jadi lutein. Lutein ini dia ada di dalam sayur hijau. Okey, vitamin C ada dalam buah-buah citrus yang masam. Benda-benda masam semua ada vitamin C. Okey, vitamin E ada di dalam minyak. Minyak apa? Minyak tumbuhan. Jangan buat daripada minyak haiwan. Minyak haiwan macam minyak macam butter. Butter tu minyak haiwan, dia tak ada vitamin E. Tapi minyak tumbuhan seperti minyak masak. Minyak masak dia buat daripada kelapa sawit. Okey, ataupun minyak jagung atau minyak matahari, bunga matahari. Itu semua ada vitamin E. Dan satu lagi, beta karotina ada di dalam sayur atau makanan yang warna jingga. Tak ada dah jawapan lain. Jadi hak ni lah jawapannya. D. Okey, ingat tu ingat gitu. Okey, yang kelima, pernyataan manakah menerangkan tentang maksud bahan aktif? Benda tu bahan aktif. Okey, jadi bahan aktif ni mana bahan aktif? Sekejap cikgu tengok jap. Okey, bahan aktif maksudnya ialah bahan kimia aktif yang memberi kesan kepada sistem badan. Sama ada dari segi rawatan, diagnosis, DIAG, gnosis, pencegahan dan penyembuhan penyakit. Dia sebenarnya contoh dia mudah je. Kalau kita tengok sekarang ni glamour dalam produk kecantikan, okey, ada benda panggil Allah yang menganjarkan kulit tu. Itu adalah bahan aktif dia. Dia masuk dalam kulit, dia pun jadi memberi rawatan kepada kulit untuk lebih anjal. Gitu. Okay, itu bahan aktif. Okay, jadi apa yang menerangkan maksud bahan aktif? Bahan bahan yang memberi kesan terhadap penyembuhan penyakit. Ni dah benarnya A ni. Okay, yang B, bahan toksik yang menyebabkan pencemaran udara. Bukan, ini adalah radikal bebas. Okay, bahan karsinogen yang menyebabkan kanser, bukan juga. Okay, sejenis bahan radioaktif pun bukan. Radioaktif macam uranium, platinum, apa semua tu. Okay, jadi ini untuk soalan objektif pada video kali ini.